Setiap hari, kita ni macam dibanjiri dengan macam-macam nombor kan? Daripada tajuk berita sampailah ke laman web universiti. Persoalannya, macam mana kita nak tahu mana satu yang boleh percaya? Dalam sesi kali ini, kita akan bongkar satu kit anak mental supaya kita boleh berfikir macam seorang ahli statistik dan faham apa yang tersirat di sebalik semua nombor tu. Cuba bayangkan data ni macam perabot IKEA tu. Kita dapat satu kotak besar, buka-buka nampak bersepah dengan kepingan-kepingan kayu, skru, pening kepala kan? Nah, statistik inilah alat kita, macam tukur dan pemutar skru tu, yang tolong kita cantumkan semua kepingan maklumat yang berterabur tu jadi sesuatu yang lebih bermakna, yang kita boleh faham. Kalau tak ada alat yang betul, ia cuma jadi longgokan kayu yang tak berguna dan memeningkan je. Serius, statistik ni ada kat mana-mana. Contohnya, awak buka laman web universiti kan? Mesti ada tulis, 55% pelajar kami adalah perempuan. Atau, purata markah ujian kemasukan ialah 24. Betul, ini semua fakta. Tapi, ia hanyalah kepingan-kepingan data yang terasing. Ia tak ceritakan keseluruhan kisah. Dekat sinilah selalunya kekeliruan tu boleh mula timbul. Okey, ini contoh yang paling klasik. Bila kita dengar tajuk berita macam ni, apa reaksi pertama kita? Mesti panik kan? Terus rasa nak campak telefon jauh-jauh. Tapi, seorang pemikir statistik, dia akan bertenang dulu. Dia akan berhenti dan tanya, betul ke ni cerita penuhnya? Ada tak faktor-faktor lain yang mungkin main peranan? Inilah sebabnya penting untuk kita belajar tengok lebih jauh daripada sekadar tajuk berita yang sensasi. Jom kita mulakan dengan peraturan paling-paling penting dalam dunia statistik. Kalau awak faham satu konsep ni je, saya jamin cara awak baca berita akan berubah selama-lamanya. Dah sedia? Okey, ia adalah korelasi bukan penyebab. Ulang sekali lagi, korelasi bukan penyebab. Maksudnya, hanya sebab dua benda nampak berlaku serentak, tak semestinya satu benda tu yang menyebabkan benda lagi satu berlaku. Jadi, bila nampak ada kaitan antara dua benda, sentiasa ada tiga kemungkinan. Satu, A menyebabkan B. Dua, B yang menyebabkan A. Atau tiga, ada faktor lain, kita panggil C, yang menyebabkan kedua-dua A dan B berlaku serentak. Contoh klasik, kajian jumpa kaitan antara minum kopi, A, dengan kanser, B. Adakah kopi penyebab kanser? Belum tentu. Mungkin ada faktor ketiga, contohnya keresahan, C. Orang yang resah mungkin minum lebih banyak kopi dan pada masa yang sama, keresahan tu sendiri yang meningkatkan risiko kanser. Nampak tak permainannya? Hubungannya ada dua jenis. Pertama, hubungan positif. Senang ke nak faham? Ia macam kawan baik, bergerak seiring. Bila satu naik, yang lagi satu pun ikut naik. Bila satu turun, yang lagi satu pun turun. Contohnya, ada satu kajian lepas tragedi 9/11. Mereka dapati, semakin banyak orang tengok berita pasal serangan tu di TV, semakin kerap mereka dapat mimpi ngeri pasal serangan tu. Nampak? Satu naik, satu lagi pun ikut. Yang kedua pula, hubungan negatif. Yang ni pula macam jongkang-jongket, bila satu naik, yang lagi satu mesti turun. Dia bergerak berlawanan arah. Contoh, satu kajian lain mendapati bila kepekaan seorang pelajar terhadap stigma kaum meningkat, keupayaan dia untuk kawal diri pula menurun. Nampak kan? Satu naik, satu turun. Terbalik. Jadi, tolong jadikan ayat ni mantra awak. Korelasi bukan penyebab. Ulang dalam hati setiap kali awak baca tajuk berita yang nampak macam mengaitkan dua benda. Anggap ia macam perisai yang lindungi awak daripada buat kesimpulan yang salah atau terpengaruh dengan tafsiran yang tak betul. Inilah langkah pertama untuk jadi pengguna data yang lebih bijak. Okey, jadi kalau kita tak boleh buktikan sebab akibat hanya dengan tengok kaitan je, habis tu macam mana saintis buat kerja? Macam mana mereka nak sahkan sesuatu tu betul-betul jadi penyebab? Nah, selalunya mereka akan guna salah satu daripada dua kaedah utama. Perbezaan antara dua ni sangat-sangatlah besar. Satu, campur tangan. Satu lagi, pemerhatian. Dalam eksperimen, penyelidik secara aktif akan ubah sesuatu. Contohnya, dia bagi satu kumpulan makan ubat, betul? Dan satu lagi kumpulan makan ubat gula-gula atau placebo. Tapi dalam kajian korelasi, penyelidik ni cuma memerhati je. Dia tak kacau apa-apa. Cuma tengok dan catat. Sebab itulah hanya eksperimen yang betul-betul boleh cakap, ya, A menyebabkan B. Soalan ni membawa kita kepada dua istilah penting yang awak kena tahu kalau nak faham pasal eksperimen. Jangan risau, senang je. Jom kita mula dengan benda yang penyelidik tu sengaja ubah-ubah. Benda ni kita panggil pemboleh ubah bebas. Senang cerita, inilah penyebab yang sedang diuji. Benda yang penyelidik tu boleh kawal dan ubah.
Macam dalam satu kajian pasal kejujuran budak-budak. Penyelidik ceritakan kisah yang berbeza kepada kumpulan yang berlainan. Cerita-cerita yang berbeza itulah pemboleh ubah bebasnya. Benda yang sengaja diubah. Betul tu. Kalau penyelidik dah ubah sesuatu, mestilah dia nak tengok apa kesannya pada sesuatu yang lain kan? Jadi, kesan yang diukur tu, apa pula kita panggil? Yang itu pula kita panggil pemboleh ubah bersandar. Ia adalah hasil atau kesan yang kita ukur. Kalau kita balik pada contoh budak-budak tadi, pemboleh ubah bersandarnya ialah tahap kejujuran mereka. Tingkah laku mereka, iaitu kejujuran tu, bergantung pada jenis cerita yang mereka dengar. Sebab tu nama dia bersandar. Nah, ini contoh yang sangat jelas. Dalam satu kajian pasal memandu sambil main telefon, pemboleh ubah bebasnya, benda yang diubah, ialah sama ada pemandu tu hanya fokus memandu atau dia memandu sambil hantar mesej. Pemboleh ubah bersandarnya, hasil yang diukur pula ialah berapa cepat dia sempat tekan brek. Dan macam yang kita boleh nampak dekat graf ni, bezanya sangatlah ketara dan dramatik. Okey, katakanlah kita dah ada satu reka bentuk kajian yang mantap, eksperimen yang sempurna. Tapi, ada satu lagi masalah yang boleh timbul. Macam mana kalau alat pengukur kita rosak? Walaupun rancangan kita dah cukup hebat, kalau ukuran kita tak betul, semua hasil tu jadi tak berguna kan? Persoalan ni berkait dengan satu benda yang kita panggil kesahan. Maksudnya, adakah satu ujian tu betul-betul ukur apa yang dia patut ukur? Ataupun sebenarnya dia tengah ukur benda lain? Kesahan ni senang cerita pasal ketepatan. Macam memanah. Kena tak pada sasaran? Kalau awak nak ukur tahap kecerdasan seseorang, tapi ujian awak tu sebenarnya cuma ukur daya ingatan dia, maknanya ujian tu tak ada kesahan yang tinggi. Dia tak kena pada sasaran yang sepatutnya. Ini contoh paling kelakar tapi paling jelas pasal kesahan yang teruk. Bayangkan ada orang buat survey pasal kualiti hubungan cinta awak, tapi soalannya pasal warna kegemaran, makanan kegemaran, apa kena-mengena, kan? Soalan pasal pizza kegemaran awak langsung tak boleh bagi tahu apa-apa pasal hubungan awak. Survey macam ni mungkin seronok nak jawab, tapi dari segi saintifik memang langsung tak sah. Okey, selain kesahan, ada satu lagi kepingan puzzle yang penting dalam bab pengukuran ni. Dia macam kembar siam dengan kesahan. Ia bukan pasal ketepatan je, tapi juga pasal konsistensi. Konsep ni kita panggil kebolehpercayaan. Maksudnya, konsisten tak keputusan tu? Cuba fikir pasal penimbang berat kat bilik air tu. Kalau awak naik 3 kali berturut-turut tapi dapat 3 bacaan berat yang berbeza, penimbang tu tak boleh dipercayai kan? Sama jugalah dengan mana-mana ukuran saintifik. Kita kena pastikan kita akan dapat hasil yang lebih kurang sama setiap kali kita buat ukuran. Baiklah, kita dah sentuh beberapa idea yang besar hari ini. Jadi sekarang, jom kita kumpulkan semua ni dan jadikan ia satu kit alat mental yang mudah yang boleh awak guna setiap kali terjumpa apa-apa statistik. Anggap benda ni macam kit detektif data peribadi awak. Setiap kali nampak apa-apa dakwaan statistik, tanya soalan-soalan ni dalam kepala. Pertama, ini kajian jenis apa? Eksperimen ke korelasi? Kedua, cara ukuran dia tu sah dan boleh dipercayai ke tak? Dan ketiga, yang ni paling penting, fikirkan ada tak kemungkinan faktor lain yang boleh jelaskan hasil ni? Soalan-soalan inilah barisan pertahanan pertama awak daripada data yang mengelirukan. Jadi, kita kembali semula kepada analogi IKEA tadi. Dunia ni akan sentiasa hidangkan kita dengan kepingan-kepingan data yang bersepah. Persoalannya sekarang, adakah awak akan biarkan je ia berterabur dan buat awak pening kepala? Ataupun, awak akan capai pemutar skru pemikiran kritis awak dan mula pasang semua kepingan tu untuk dapatkan gambaran penuh yang lebih jelas? Pilihan tu ada di tangan anda.